وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada awal Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Ke majlis kita ini di dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Amin Allah. Ini dari saluran Mugamid dengan Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajar Rusniati binti Mansur dan ditambah terus oleh Ahli Jawatankuasa Kementerian Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Puan Ustaz yang Allah bersuda dengan kemudian kita ini akidah hadis wal jamaah, dan dengan bagi menambahkan keberkatan majlis mohon kita Ustaz pimpin bacaan kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau sudah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi yang meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Awal Ustaz Haji Abdullah dengan segala hormatnya dan penuh takzim. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil hakim yusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya jua dapat kita bertemu dalam majlis ilmu ini sekali lagi pada malam ini. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Sesungguhnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ialah untuk beribadah kepadanya sesuai dengan firman-Nya. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia itu melainkan beribadah kepadanya. Di antara ibadat-ibadat sama ada khusus ataupun umum. Tandanya iaitu kita bersyukur. Kita bersyukur apa yang dikurnia oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hidup dan penghidupan kita. Orang yang bersyukur ni ialah orang yang ada ketulusan, yang ada keikhlasan. Setelah dia menjalani mujahadah, memeriksa akan dirinya, tahulah dia tentang kebesaran keagungan Allah. Maka dia bersyukurlah kehadrat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi apabila kita banyak membaca, banyak mentelaah tentang Al-Quran. Apabila Allah SWT kurniakan kita rahmat dan juga nikmat dapat membaca Al-Quran, dapat kita mentelaah Al-Quran dan dibukakannya pula hijab, dibukakan pula hati dan timbul terbit daripada hati tersebut. Satu rasa. Yang rasa itu merupakan tidak ada. Yang di dunia ini yang dapat. Melainkan kepada siapa yang dikurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti ketenangan jiwa. Baca Al-Quran kita rasa ketenangan jiwa. Ada juga orang membaca tetapi tak dapat ketenangan jiwa. Maknanya belum lagi dikurniakan Allah. Sebab kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala dah suka kepada kita. Dengan bacaan kita. Tetapi belum Allah Ta'ala nak buka. Kalau dikurniakannya, insya Allah, ya, makna kita tetap istiqamah. Tetapi tak dikurniakannya, kita tetap istiqamah. Itulah hamba yang dipujinya, insya Allah. Jadi kita sambung pada muka surat 116, iaitu tajuk kita yakni percaya kepada malaikat, beriman kepada malaikat, iaitu di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa maksud dia? Kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malaikat daripada nur, daripada cahaya. Makna kita mengiktikadkan Allah Ta'ala menjadikan makhluknya daripada cahaya ataupun nur diberi nama malaikat. Aku percaya. Dan malaikat ini pula tidak serupa dengan makhluk berupa manusia ataupun apa-apa pun. Maknanya semuanya itu tak serupa. Dia tentang hidup dan penghidupannya. Tak serupa seperti manusia. Namun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa boleh menjadikan daripada sesuatu kepada sesuatu. Itu tanda kekuasaannya. Dikatakan manusia dijadikan daripada api, air, tanah dan angin. Jadilah manusia. Namun Allah Ta'ala juga maha berkuasa. Boleh juga menjadikan daripada nur berupa manusia. Ya, itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Itu yang saya kata tadi, kalau dibukanya pintu hati kita, alangkah seronoknya kita melihat, memandang apa yang berlaku di sekitar kita dalam hidup dan penghidupan kita. Maka kita tahulah tentang kebesaran keagungan Allah. Bahawa kita berserta dengan Allah. Baik. Kita sambung pada pada perenggan yang pertama. Sehubungan dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di dalam kita berbuat iman dan amal. Disebut iman, mana aku percaya kepada Allah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mentaufiq hidayatkan aku, boleh aku duduk dalam majlis ilmu ini. Jadi kita berpegang sentiasa dalam hati. Aku berhadapan dengan Allah. Aku dibimbing oleh Allah. Jadi kalau kita membaca sekalipun, tetapi atas taufik hidayat dia. Jadi setiap yang aku baca, iaitu tanda, bukti akan kewujudan dia. Pasal dia yang mentaufik hidayatkan aku, boleh aku membaca.
Tujuannya supaya Allah Ta'ala tu buka hijab kita tu. Kalau dah berserta dengan dia. Sebab apa? Kita tu kalau dah bersungguh-sungguh, tujuan kita itu nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan buka hijab tu. Jadi kalau dah buka hijab, kita kenallah Allah. Itu kata, aku dah berserta dengan Allah, terasa kita seronok dengan Allah. Seronok dengan Allah, bahagianya dengan Allah. Baik, kita sambung. Sehubungan dengan ini, Allah Subhanahu Taala telah menerangkan juga mengenai sekumpulan malaikat. Jadi maknanya malaikat ni banyak. Banyak, ya. Jadi dia punya jadinya malaikat ni pula, Allah Subhanahu Taala tidak pula dikatakan satu bentuk semua. Tidak. Ya, dia berbagai-bagai, macam-macam. Ada yang kepak dia sekian banyak, ada yang tidak, ada yang itu dan sebagainya. Mengenai sekumpul malaikat yang datang ke tempat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjelma menyerupai manusia. Maknanya dia menjelma menyerupai manusia, bukan dia ada power, bukan malaikat tu ada power, maka dia boleh nak menjelma sesuka hati, tidak. Tetapi dia menjelma atas taufik hidayat Allah Subhanahu Wa Taala, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan atas kerja dia yang tunduk patuh atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya apa? Dia berubah tu atas Allah Ta'ala yang taufik hidayatkan. Dia berubah. Ya, dia kata situ. Jadi kata malaikat yang datang ke tempat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjelma menyerupai manusia. Hati kita tetap hidup dengan Allah. Jadi baru kita nampak. Bukan malaikat tu ada kuasa, dia boleh mengubah itu berubah. Tak. Tapi kita pandang itulah kerja. Kerja-kerja yang dituntut oleh Allah SWT. Baik. Kedatangan malaikat-malaikat itu membawa berita gembira. Membawa berita gembira. Membawa berita gembira. Disampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi tugas malaikat tu membawa berita gembira. Jadi kita telah dijelaskan, saya telah jelaskan yang membawa kabar berita gembira. Siapa dia? Dah tentulah malaikat Jibril alaihissalam. Dan tentu juga iaitu malaikat Mikail yang membawa rezeki dan sebagainya. Itu yang saya sengaja buka-buka cerita tadi. Supaya kita ingat yang membawa berita gembira. Ya, tapi kita kena ingat juga Jibril alaihissalam juga membawa musibah juga. Membawa musibah juga. Jadi daripada Allah Subhanahu Taala, tujuan musibah yang Allah Ta'ala bagi pun adalah merupakan rahmat kepada kita. Orang yang ingat musibah itu datang daripada Allah, itu merupakan dia ada iman. Ada iman maknanya dia ada kerahmatan tentang iman dan takwa dia. Itu yang dikata kita kena faham tu. Kita rasa seronok sangat. Kita pun tak heran. Ya, tak heran perkara tersebut. Jadi itu sebabnya orang-orang wali-wali Allah terdahulu, jika Allah Ta'ala bagi dia sakit, mana sakit? Lutut sakit, maka dia memandang, Allah Ta'ala bagi lutut aku sakit, aku redha. Begitu sekali. Apa benda sekalipun, maknanya dia tetap juga berserta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kedatangan malaikat-malaikat itu membawa berita gembira untuk disampaikan pada Nabi Allah Ibrahim bahawa isinya Siti Sarah yang sudah tua akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Ini baru nak dikabarkan tujuan malaikat tu datang. Tujuan malaikat nak datang. Maknanya sirah dia, itulah tujuan dia datang. Tapi belum lagi sampai kepada Nabi Allah Ibrahim. Tak sampai. Ini dia punya sirah. Nabi Allah Ibrahim menyangka bahawa rombongan yang datang kepadanya itu adalah tetamu dari manusia biasa. Jadi maknanya kita nampak dah. Walaupun seorang Nabi, jika Allah Ta'ala tak buka hijabnya,
Dia tak kenal juga malaikat datang. Ya, setelah Allah Ta'ala buka hijabnya, barulah dia dapat kenal bahawa yang datang ini adalah malaikat. Itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa sebenarnya yang kita ingin? Apa sebenarnya yang kita ingin? Yang kita inginkan ialah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengurangkan rahmat kepada kita. Kalau hidup tidak dirahmati Allah, tak mendatangkan keberkatan, maknanya tak juga mendatangkan bergunanya kita. Itu sebabnya. Baik. Lalu dihidangkannya makanan, seekor anak lembu yang sudah dipanggang. Kita tahu Nabi Allah Ibrahim ni, dia merupakan iaitu orang kaya. Bukan Nabi miskin, orang kaya. Dia punya itu unta lembu dia, beribu. Begitu. Ya. Peristiwa ini telah diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Dalam surah Al-Hud ayat 16 hingga ke 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu salaman qala salamun fama labisa an ja'a bi ijlin hanis. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Qalu la tahaf inna ursilna ila qaumin lut. Wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat فبصرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Yang bermaksud, dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami. Kami situ dah apa? Ganti nama Allah. Dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang menggembirakan. Allah Ta'ala bagi tahulah malaikat tu datang bahawa ia akan memperolehi seorang anak lelaki. Itu berita. Tapi tak sampai kepada Nabi Allah Ibrahim lagi. Itu berita bawa. Lalu mereka memberi salam dengan berkata. Maknanya fa'il kelakuan tu semua atas taufik hidayat Allah Ta'ala. Jadi malaikat ni dia tak buat dengan sendirinya. Itu pasal disuratkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala sifat kelakuannya. Memberi salam dengan berkata, salam sejahtera kepada kamu. Salam sejahtera kepada kamu. Tapi pengajaran kepada kita. Pengajaran kepada kita. Apabila bertemu, maka adalah memberi salam. Nabi Ibrahim menjawab, salam sejahtera kepada kamu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya. Maka tidak berapa lama selepas itu, ia membawa jamuan untuk mereka. Maknanya dah masuk rumah lah. Masuk. Jadi persilakanlah duduk. Kita tahu dah yang datang tu malaikat Jibril dan Mikail dan serta malaikat-malaikat lain. Ya, malaikat-malaikat lain. Jadi keadaan rupa dia adalah macam orang-orang alim. Orang-orang dikatakan macam ulama dan sebagainya. Ya. Jadi satu jemaah
yang datang. Maka tidak berapa lama selepas itu ia membawa jamuan untuk mereka. Maknanya berehat dululah. Maknanya ini seekor anak lembu yang dipanggang. Maknanya lembu golek lah. Ya, lembu golek. Jadi kita lihat ini pengajaran kedua kepada kita. Tetamu yang tidak kita kenali juga dan sebagainya. Kalau kita itu katakan suamilah ketua rumah tangga, orang datang, jemput masuk datang. Jadi jemput masuk datang tu apa yang kita nak bagi? Itu kita kena tahu. Tentu kita nak bagi apa yang orang suka. Tujuannya supaya orang tu makan banyak dan sebagainya. Ya. Jadi hilangkanlah kebiasaannya tu. Maka apabila ia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu. Jadi dia dah hidang makanan tapi tak menyentuh makanan tersebut. Ya tak? Maka ia merasa pelik. Dia merasa pelik. Pelik ni apa? Aneh lah. Aneh lah. Pelik. Hairan akan hal mereka. Serta merasa takut dari keadaan mereka. Jadi maknanya kita merasa takut lah. Kita tuan rumah, kita jemput masuk apa semua, makan tak makan. Tengok je makanan tu. Orang jenis apa pula benda macam ni? Ada? Melihat kecemasannya, mereka berkata. Mana yang datang tu berkata. Tapi hakikatnya kita tahulah yang datang ni malaikat. Pasal itu utusan Allah SWT. Tapi di dalam peristiwa yang berlaku, keadaan yang berlaku, dia berupa manusia. Jadi kita mengiktikadkan Allah Ta'ala tu maha berkuasa, boleh menjadikan malaikat yang jadi daripada nur, boleh menyerupai yang Allah Ta'ala jadikan menjadi manusia. Janganlah engkau takut, wahai Ibrahim. Janganlah engkau takut, wahai Ibrahim. Ya? Siapa yang bercakap? Jibril AS. Janganlah kamu. Tapi dia tak kenal lagi ni. Tetamu dia cakap, janganlah engkau takut. Dia kata, sebenarnya kami ini diutuskan kepada kaum Lot. Sebenarnya kami ini diutuskan kepada kaum Lot. Kenapa Nabi Allah Lot pula timbul dalam peristiwa ni? Cuba kita tengok. Maknanya dia nak memperkenalkan dirinya. Siapa dia? Jibril AS tadi. Kami ni malaikat yang diutuskan oleh Allah SWT kepada kaum Lot. Ya? Untuk membidasakan mereka. Itu katakan tadi, malaikat Jibril tu maknanya membawa musibah, diutuskan oleh Allah SWT. Apa sebab? Apa sebab Allah Ta'ala utuskan rombongan ini juga untuk nak menghancurkan kaum Lot? Sebab kaum Lot ini telah banyak berlaku kekafiran, telah banyak melaku kebinasaan dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala musnahkan dia. Allah Ta'ala binasakan dia. Itu faham dia. Ya? Untuk membinasakan mereka. Kemudian, isterinya Siti Sarah yang ada pada masa itu sudah tua. Isterinya. Ceritakanlah. Allah Ta'ala ceritakan isteri sudah tua. Pada ketika itu, berdiri mendengar berita yang disampaikan. Menengok peristiwa tu tadi, menengok suami dia, Nabi Allah Ibrahim, macam mana keadaannya, menengok itu keadaan tetamu datang dan sebagainya, ya. Dan apa yang tetamu cakap, dia kata kepada itu apa disampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Lalu dia tertawa. Maknanya Siti Sarah tertawa. Malaikat Jibril ataupun Mikail ataupun kumpulan malaikat belum cakap pun apa tujuan dia datang. Tetapi Siti Sarah isterinya tertawa. Tertawa tentang apa? Itu maknanya kita kalau kita mengaji tu, maknanya kata kita memerlukan ulama nak mentafsirkan ayat tersebut. Baru kita tahu. Kerana hilang perasaan takutnya, dia pun berasa takut juga seperti mana Nabi Allah Ibrahim, orang yang datang ni. Jadi apabila dia dah cakap, yang datang dia dah cakap, dia datang siapa? Ya,
Maknanya baru Nabi Allah Ibrahim tahu bahawasanya ni adalah malaikat dan datang. Itu pasal dia rasa tertawa, senang hati, tapi dia tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Kerana hilang perasaan takutnya, maka kami pun memberikan berita yang menggembirakan kepadanya. Maka kami pun, maknanya malaikat tadi memberikan berita yang menggembirakan kepadanya melalui malaikat-malaikat itu. Allah Ta'ala dah mutaufik hidayatkan dah, memberikan berita tersebut, bahawa ia akan mendapat seorang anak lelaki. Kita faham sekarang, tertawanya isterinya Sarah bukan sebab gembira awalnya mendapat berita dia akan mendapat anak. Bukan. Tetapi dia gembira disebabkan berasa senang hati. Disebabkan kaum Lut telah Allah Ta'ala binasakan. Ya, Allah Ta'ala telah binasakan dengan sebab kekufurannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada kena-mengena dalam tu. Ya, dia senang hati perkara tersebut. Redha. Allah Ta'ala memperlakukannya. Redha. Baik. Bahawa ia akan mendapat seorang anak lelaki. Malaikat ni cakap. Iaitu Ishak namanya. Ishak namanya. Dan sesudah Ishak, ia pula akan mendapat seorang cucu. Iaitu Yaqub. Jadi kalau kita nak menghafal nama-nama Nabi tersebut daripada Al-Quran, jelas terang susunannya. Itu Siti Sarah, baru Siti Hajar. Siti Hajar. Kenapa pula? Kalau nak tahu ceritanya pula, sirahnya pula, dia dah dapat anak dia iaitu Ishak, dia sekian pula Allah Ta'ala perintah pula supaya disembelih pula Ismail. Kita tengok kenapa. Ya, itu yang kata kalau kita dapat faham, betul lah. Betul lah. Allah Ta'ala tu maha bijaksana. Ya, baik. Ia pula akan mendapat seorang cucu, Yaqub. Maka isterinya berkata, sebab yang ada tu Nabi Allah Ibrahim dan isterinya. Sesungguh ajaib, dia kata. Sungguh ajaib. Ini baru dia kata. Maknanya berbeza perkataan dia tertawa tadi. Jangan kita salah faham tu. Ya? Bukan tertawa, aku dah tua, aku dapat anak lah. Tak ada. Itu dah macam mempersenda-sendakan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kau tu. Bukan. Ya? Lain. Isteri yang berkata, sungguh ajaib keadaanku, dia kata. Baru dia datang timbul hati dia. Sungguh ajaib keadaanku. Adakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua? Dan suamiku juga sudah tua. Ya, sudah tua. Jadi sudah tua ni maksud dia kata keadaan yang orang yang telah tua. Kalau katakan perempuan ni minta maaf nak kata dia dah saka lah kata orang. Dah. Maknanya dia dah tak boleh dah untuk nak melahirkan anak. Sesungguhnya kejadian ini suatu perkara yang menghairankan. Maknanya mengherankan. Nabi Allah Ibrahim hairan. Hairan. Begitu juga isterinya hairan. Malaikat-malaikat itu berkata, patutkah engkau merasa hairan? Sebab dia, maknanya malaikat ni, dia tengok keadaan dua orang ni, Nabi Allah Ibrahim dan isterinya dalam keadaan yang hairan. Jadi malaikat berkata, malaikat-malaikat itu berkata, patutkah engkau merasa hairan? Dia kata, tentang perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi Nabi Allah Ibrahim dan isterinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya beriman dengan qada dan qadar Allah yang telah ditetapkan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang mustahil berlaku, akan terjadi, itu adalah kehendak Allah. Jadi itu pasal malaikat, adakah kamu heran?
Memanglah rahmat Allah dan berkatnya. Memanglah rahmat Allah dan berkatnya melempah ruah kepada kamu. Ceritanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sudah tua, isterinya sudah tua, Siti Sarah dah tua. Maknanya itu adalah dikatakan satu benda yang telah tua, yang katakan itu tidak boleh nak mendatangkan anak. Tetapi kehendak Allah yang dikatakan tadi, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maknanya berubah. Itu katakan berkat, barakah. Hidup Nabi Allah Ibrahim dan Siti Sarah. Itu juga pembukaan saya tadi. Itu tanda berkat hidup kita. Hidup kita. Dia kata, memanglah rahmat Allah dan berkatnya melimpah-limpah kepada kamu. Ya. Wahai ahli rumah ini. Wahai ahli rumah ini. Ahli rumah tu apa? Ada orang, dua orang yang ada masa tu. Sesungguhnya Allah amat terpuji. Dia kata, sungguhnya Allah amat terpuji. Lagi amat melempah kebaikan. Melempah kebaikan. Rahmat tadilah. Barakah tadilah. Dan kemurahannya. Dan kemurahannya. Itulah daripada penerangan ayat tersebut. Baik. Peristiwa sekumpulan malaikat yang menjelma menyerupai bentuk manusia. Menyerupai bentuk manusia. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Menyampaikan berita gembira. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala tersebut adalah menjadi dalil. Menjadi bukti. Dalam bahawa malaikat-malaikat itu bahawa menjelma menyerupai bentuk manusia dan lain-lain bentuk yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Makna macam-macam bentuk lah. Bukan bentuk manusia saja. Bermacam-macam. Ya, bermacam-macam bentuk yang Allah Ta'ala jadikan, ciptakan atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah mengikut keadaan dan suasana apa yang berlaku ketika itu. Apa maksud dia? Maknanya kalau berlaku kepada manusia, Allah perintah sesuatu, tentulah menyerupai manusia. Habis kalau pada haiwan pula, macam mana pula? Tentu sekali juga Allah Ta'ala boleh nak menjadikan. Peristiwa seperti ini berlaku juga ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk bersama-sama sahabat-sahabatnya, lalu bertanya kepada baginda berhubungan dengan Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Ada 4 pertanyaan dia, Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Maknanya malaikat Jibril pun datang bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam keadaan berupa manusia. Jadi kita intikad berpegang Allah Ta'ala menghendaki. Allah Ta'ala nak menjadikan malaikat berupa manusia. Sebab kita tahu manusia ni dijadikan daripada api, air, tanah dan angin. Dia tak serupa dengan malaikat. Dalam semua keadaan, dijadikan makhluk berupa manusia, ada nafsu sawat. Tetapi Allah Ta'ala jadikan malaikat, iaitu daripada nur, daripada cahaya, berupa manusia. Tetapi dia tak ada nafsu sahwat. Tak ada keinginan nak makan. Contohnya, dia bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim.
Dia tidak makan dan tidak minum. Itu kata dalam semua keadaan dan sebagainya. Dia tak ada beranak dan juga tak ada isteri, tak ada apa sebagai. Ya. Menurut hadis yang diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab. Menurut hadis yang diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab. Apa sebab peristiwa itu berlaku? Malaikat Jibril alaihissalam datang bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sedang dihadiri oleh para sahabat. Di antara yang para sahabat ada ketika itu adalah Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dia hanya memerhatikan sahaja. Memerhatikan apa yang berlaku. Apa yang berlaku. Maknanya berlaku itu antara yang orang datang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak campur. Tanda hormat, tanda adab kepada tetamu datang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua banyak kata akur, adab. Adab, ya, berlaku. Menurut hadis yang diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab, malaikat Jibril itu datang menjelma menyerupai kelakuan dan keadaan seorang lelaki yang berpakaian sangat putih. Berkelakuan yang sangat putih, pakaian sangat putih. Lagi sangat hitam bulunya, rambutnya. Jadi kalau macam tu dia tak pakai songkok lah. Dia tak pakai serban lah. Pasal semua orang nampak rambut dia. Pakaian dia berwarna putih. Tak? Tapi kepala dia nampak rambut dia. Ya, banyak kata kalau dah hitam tu, banyak kata nampak pula dia berwarna hitam. Jadi itu sebagai sifat Jibril AS yang Allah Ta'ala jadikan untuk bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi itu pasalnya Sayyidina Umar radhiyallahu an dia kenal sifat malaikat. Sifat malaikat, tinggi dia macam ini, pakaiannya ini dan ini kalau menyerupai manusia. Dan juga dia maknanya dia tu tak pakai serban, nampak rambut dia, yang dikatakan rambut dia dikatakan hitam berkilat ke atau sebagainya. Ya. Tidak diketahui dari mana datangnya lelaki itu. Tidak diketahui daripada mana datangnya lelaki itu. Lelaki tadi terus duduk berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus duduk. Ya, berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhadapan. Kalau di depan kasar bahasa berhadapan. Ya. Lalu menyandarkan dua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyandarkan ataupun meletakkan itu dikatakan lututnya kepada dua lutut baginda Rasulullah. Maknanya bercantum lah. Maknanya terlalu rapat lah. Rapat sungguh lah. Dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua tetamu yang ada kat situ, termasuk Sayyidina Umar, dia macam hairan. Selalunya para sahabat, kalau orang nak dekat dengan Rasulullah, dia akan halang dulu. Tapi tak menjadi hairan. Jadi tengok saja keadaan tersebut. Ya. Apatah lagi yang datang ni bukan orang yang dikenali. Para sahabat tu dia akan menjaga keselamatan Rasulullah. Macam tu. Tapi yang ini tidak, semua merasa hairan. Tengok, orang dia datang terus Rasulullah SAW pun tidak pula apa semua, terima pula. Dan meletakkan dua tapak tangannya ke atas dua paha Nabi. Dua paha Nabi. Tapak tangan letak kedua paha Nabi. Kita tengok adab dia tu. Adab dia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab. Ya, sampai ke tahap itu adab kepada guru tu. Bukan dia ta'assub, tanda kasihnya dia kepada Nabi. Sebab apa? Nabi itu adalah kekasih Allah. Kita pun macam itulah juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tak terikut macam sahabat. Disebut saja kahak, kita dah mula geli. Tapi Rasulullah SAW maknanya kata berkahak disambut oleh sahabat. Terus makan. Bumi pun tak sempat nak sambut. Kita tengok begitu sekali keadaannya.
meletakkan dua tapak tangannya ke atas dua paha Nabi. Kemudian lelaki tadi mulai mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dia pula bertanya kepada Nabi. Nabi duduk diam. Ya. Selepas itu ia pun hilang. Tidak diketahui ke mana perginya. Dia hilang, mana pergilah, tak ketahui ke mananya. Nabi pun bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Bertanya. Dia kata, adakah kamu kenal siapakah yang datang tadi? Dia kata, jadi pertanyaan dia tadi apa? Yang itu malaikat Jibril datang, dia tanya tentang iman. Dia bertanya tentang iman. Dia bertanya tentang Islam. Dia bertanya tentang ihsan. Dia bertanya tentang hari kiamat. Itu merupakan asas-asas agama yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Jibril AS supaya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila dia tanya kepada kepada Nabi Muhammad SAW, apabila dia kata benar, maknanya dia dah sampaikanlah kepada Nabi apa yang diperintah oleh Allah SWT. Benar. Itu. Ya. Baik. Sahabat-sahabatnya menjawab, kami tidak kenal ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, itulah malaikat Jibril. Itulah malaikat Jibril. Maknanya, penyaksian tersebut oleh para sahabat dibenarkan, disuarakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berlaku di zaman kita, boleh ke tidak? Siapa pula nak membenarkannya? Kecuali kita. Perangai budak ni macam perangai malaikat. Itu saja yang boleh. Tapi nak katakan pula dia malaikat, yang datang malaikat, tak boleh. Pasal kita pun tak tahu. Siapa pula nak membenarkan ini malaikat? Ya. Hadis yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab ini juga menjadi dalil bahawa malaikat-malaikat itu boleh menyerupai bentuk manusia dan lain-lain bentuk yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah. Jadi maknanya para nabi, para rasul, mereka ini memang kenal mengenali antara satu sama lain. Sebab apa? Para nabi dan rasul-rasul menerima wahyu daripada malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Di mana malaikat Jibril itu selalu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril, mana kata selalu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membawa wahyu untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dapat kita faham, dapatlah kita ni tahu bahawasanya aku percaya kepada malaikat. Ya, iaitu dibuktikan tanda. Bukti tanda benar malaikat itu wujud. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ya, Sayyidina Umar radhiyallahu an daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa Jibril ini siapa? Malaikat ni siapa? Itu dia kata kita, maknanya kita, oh ya, baik. Malaikat-malaikat itu tempat kediamannya ialah di langit. Di langit. Malaikat-malaikat itu tempat kediamannya adalah di langit. Di langit ni mereka kata dia ada langit ketujuh dan sebagainya. Yang dikatakan maknanya satu alam ghaib. Alam halus yang tidak diketahui. Bukan makna dia ada di langit. Langit tu maknanya di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Langit tinggi. Bukan dia duduk di langit itu semua, tidak. Maknanya kediaman dia itu adalah kediaman yang berbeza daripada makhluk kita. Maknanya dia maknanya kediaman itu adalah di tempat yang halus atau tempat yang ghaib. Yang mana kita tidak dapat nak mengenalinya. Tidak tahu daripada panca indera kita. Sama ada kita pegang, rasa dan sebagainya. Tidak. Ya, itu dikatakan.
Tetapi mereka itu boleh turun dari langit dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ahmad dan Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, sabdanya, "Ma yam na'uka an zawrana aqsar mimma uzuruna." Qal fatazalat, apakah yang menghalang engkau berziarah kepada kami? Apakah yang menghalang engkau berziarah kepada kami? Lebih banyak lagi daripada biasa engkau lakukan. Jibril menjawab. Lalu menyampaikan firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma bainana zalika wa ma kana rabbuka nasiya. Bermaksud, dan berkatalah malaikat, kami tidak turun dari masa ke semasa melainkan dengan perintah Tuhanmu. Wahai Muhammad, maknanya Jibril tu bergerak atas perintah Allah ataupun malaikat-malaikat atas perintah Allah. Ya. Dialah jua yang menguasai. Dialah jua yang menguasai. Siapa dia? Allah. Menguasai. Dia kata. Serta mentadbirkan apa yang di hadapan kita. Maknanya kita ni dah sama. Semua dia mentadbirkan. Dan apa yang di belakang kita. Allah Ta'ala takbir. Serta apa yang di antara itu. Di depan, di belakang, atas, bawah. Semua atas urusan Allah. Allah Ta'ala menguruskan. Allah Ta'ala mentadbir. Duduknya saya bercakap sekarang dan begitu juga tuan-tuan dan perempuan semua. Itu pasal kita tu sedar akan diri kita bahawa kita ni ditadbir oleh Allah Subhanahu Taala. Dan tiadalah Tuhanmu itu lupa. Bukan dia lupa. Tak. Dia sentiasa saja. Dalam surah Maryam. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengundur diri, ya, kebetulan kita lagi 5 minit pukul 9 dalam jam tangan raya. Di dinding dah pukul 9. Ya. Jadi, percaya kepada malaikat. Percaya kepada malaikat. Jalan atau caranya. Jalan atau caranya kita percaya ialah dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, menerangkan kepada kita, iaitu siapakah malaikat tersebut. Satu. Kedua, jalan atau cara yang Allah SWT bagi kepada kita untuk percaya kepada malaikat dengan jalan atau cara kita percaya kepada nabi-nabi dia. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku peristiwa tersebut. Begitu juga kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi kita percaya betul-betul, makna kata malaikat tersebut datang dan sebagainya. Jadi itu sebagai bukti atau dalil akan wujudnya malaikat. Dan kita lebih mendalam lagi percaya. Ya, apabila kita mengetahui, saya dah bagi penerangan secara ringkas berhubung tentang tugas-tugas malaikat kepada kita. Itu lebih mendekatkan kita lagi percaya kepada malaikat. Percaya kepada malaikat. Apa yang berlaku kepada kita? Apa yang berlaku dalam hidup dan penghidupan kita? Tahulah kita. Apabila perkabaran yang baik kita terima, itu merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh iaitu malaikat Mikail dan juga Jibril alaihissalam. Tahulah kita, ini. Ya, baru kita nampak jelas terang. Baru dia katakan kita ni rupanya berserta juga dengan para malaikat. Dan kita pula mengamalkan apa yang dituntut oleh baginda Rasulullah SAW. Barulah kita dikatakan kita berserta dengan baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, dan kita lebih mendalam lagi, kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita katakan berserta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah merupakan satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita itu duduk diam bergeraknya adalah berserta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wallahu alam, saya buka kepada jemaah untuk bertanya satu dua persoalan, insya-Allah, sebelum kita mengundur diri, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya. Ya. Ustaz, Ya. adakah malaikat yang datang berjumpa Nabi Allah Ibrahim tu, semua malaikat yang ada, maknanya Jibril, Mikail, apa semua ke yang masa datang untuk memberitahu yang Siti Sarah akan mengandung, melahirkan anak lelaki tu? Bismillahirrahmanirrahim. Orang saja. Ya. Baik. Di dalam tafsir Ibn Katsir yang ada di dalam depan saya ni, berhubung tentang ayat yang dikatakan, iaitu ayat 11 hingga ke 73 ni dalam surah itu Hud, yakni menceritakan atas dua nama malaikat. Satu malaikat Jibril AS, satu malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Kemudian tidak disebut lagi malaikat-malaikat lainnya. Jadi tapi kata sekumpulan, serombongan, satu jemaah, maknanya ramai malaikat datang. Ramainya tidak diketahui. Dan juga tetapi nama dua orang. Kalau katakan orang lah, iaitu malaikat Jibril AS. Jadi kalau kita faham betul-betul tugas Jibril dan juga tugas Mikail, ya, dia akan membawa rahmat kepada umat. Jadi tahulah kita memanglah itu dalam tafsir Ibn Katsir. Wallahu a'lam. Sebab kan bila kita baca tafsir, kita serombongan dan Nabi Allah Ibrahim pula berhidang ke seekor anak lembu. Maknanya rombongan yang datang tu ramai. Ya. Kita rasa macam 30 mungkin seekor lembu, seekor anak lembu, besar tu Ustaz kan? Ya. Sebab dia datang dalam bentuk manusia, dalam bentuk manusia serombongan. Lepas tu Nabi Allah menghidang pula seekor anak lembu. Maknanya ramai yang datang tu. Ya. Jadi kita beginilah. Kita bersangka baik. Macam mana yang kata Puan Nurani cakap tadilah. Jadi ketua rombongan, kita tahu dah ketua rombongan adalah Jibril alaihissalam. Yang dia nak jumpa ni adalah Nabi Allah Ibrahim. Banyak kata kekasih Allah. Jadi diiringi dengan, iaitu malaikat itu Mikail. Jadi itu begitu juga malaikat-malaikat yang datang. Yang diketahui ketika itu ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berapa ramaikah rombongan yang datang? Ya, cuma kalau dikatakan ramai, betul lah kata Puan tadi, maknanya seekor anak lembu. Ya, mana untuk hidangan orang begitu punya ramai. Wallahu alam. Jadi ya. Baik. Ada lagi tak soalan? Ada apa-apa lagi soalan? Kita ada kuliah 9 Ustaz. Maaf Ustaz, Ya. saya nak tanya boleh? InsyaAllah. Dulu kan masa kita kecil-kecil tu, kalau Ya. selalu dengar orang dewasa lah, bila tengah cakap tu tiba-tiba suasana tu senyap kan, senyap sunyi. Ya. Jadi macam statement yang selalu tu, oh ada malaikat lalu, macam tu. Jadi kita sampai sekarang saya ingat macam saya selalu macam tertanam dalam hati. tertanam dan tersoal lah ke statement tu kan. Ya. Macam mana Ustaz? Minta maaf. Terima kasih Ya, Ustaz. betul. Terima kasih. Bukan saja pada pihak Puan Rosita, ya, atas perkataan tersebut. Bahkan dikatakan seluruhlah di Nusantara ni. Begitulah keadaannya. Dan berita ini dia merupakan sangka baik
sangka baik kepada, iaitu kepada Allah SWT yang menjadikan malaikat. Kata lalu. Tapi tak ada dalil yang betul-betul jelas yang saya ketahui lah. Kecuali saya tak tahu berhubung tentang lalu. Cuba itu kata-kata orang tua-tua. Ya, orang tua-tua. Jadi, adakah salah? Tak salah. Sebab mengingatkan kita kepada malaikat. Malaikat, ya, yang dikatakan itu kita percaya kepada malaikat. Itu saja. Wallahualam. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa ni nak tanya, dia kata benarkah dia kata malaikat rahmat yang datang setiap pagi menaburkan rezeki dekat depan pintu rumah kita? Itu saja. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di antara fadail-fadail, mana kelebihan-kelebihan yang diberitahu kepada kita. Memang benar. Ya, memang benar. Itu sebabnya kalau orang tua-tua dahulu sebelah paginya selepas sembahyang fardu subuh dia akan buka pintu. Buka pintu. Itu orang tua kita juga. Dia percaya dan juga yakin bahawa malaikat-malaikat rahmat akan datang membawa rezeki. Hingga kepada muka pintu dia. Macam tu. Adakah dia salah? Tidak. Maknanya jalan atau cara dia macam-macam jalan atau cara. Orang alim ulama' dulu untuk nak katakan kita ingat kepada malaikat. Malaikat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Wallahualam. Baik. Tapi kalau kita menyapu sampah pagi-pagi tu dia kata malaikat tu lari. Itulah saya kata sama juga dia punya cerita dia. Sebab apa? Dalam itu adabnya kita nak tidur tu pagi tu, malam tu kita tu nakkan bersihkan rumah dahulu sebelum tidur. Nak basuh pinggan dulu, bersih-bersih, nak kemas rumah dulu, apa sebagainya. Jadi tidak boleh ditangguh pada pagi-pagi itu. Sebab apa? Kalau pagi-pagi itu, itulah tadi. Maknanya kata bertentangan dengan malaikat rahmat nak datang membawa rezeki kepada kita. Dengan perbuatan kita. Perbuatan kita yang dikatakan iaitu menghalang daripada malaikat rahmat masuk. Itu saja. Tapi hakikatnya malaikat itu yang membawa rahmat kepada kita. Jadi untuk kita itu dikatakan boleh mencari rezeki dan juga sebagainya. Wallahu a'lam. Orang tua kita dulu bermacam-macam. Ya, bermacam-macam kaedah atau cara untuk mengajar anak-anak dan juga keluarganya tentang mempercayai tentang rukun iman. Rukun iman. Ya, boleh dia katakan, kalau katakan contoh lain, kalau duduk atas bantal, berbisul, itu seluruh masyarakat kita berbisul. Sebab apa? Bantal tu tempat kepala. Makna adab tu dah tak betul. Kalau dikatakan baring, melangkuk, betul menyambung melambung-lambung kaki. Kecuali ada hal tu macam-macam. Makna kata mati mak, mati ayah, seolah-olah meminta mati mak dan ayah. Tapi dalam nasnya apa dia kata? Dilaknat oleh Allah SWT. Jadi orang alim-alim dahulu begitulah. Ia nak mengajar anak-anak dan keluarganya supaya beradab sopan. Macam tu. Baik, ada apa-apa lagi? Ustaz, satu lagi Ustaz, orang tua cakap, dia kata kalau suami ke atau isteri, dia kata salah seorang tak semayang, dia kata kalau bila tidur, dia kata ibarat peluk batang pisang katanya Ustaz. Oh, itu ini bidalai macam mana? Yang ini pertama kali pula saya dengar. Pertama kali. Tapi itulah dekat tadi tu, dia bermacam-macam lah. Ya, Allahurbi, kenapa pula ni? Nanti sekejap.
Ya, okey dah. Baik. Jadi apa? Orang yang tak sembahyang. Kalau dah tak sembahyang kedua-duanya tu maknanya tak ada rahmat lah tuan-tuan. Ya tak? Maknanya suami tu tak mendatangkan tak mendapat rahmat daripada isterinya dan isterinya pun tak mendapatkan rahmat daripada suaminya. Jadi batang pisang. Ya, benda tu tak ada apa-apa kalau tak bersembahyang. Itu pasalnya sembahyang itu merupakan yang difardukan. Tapi baru datang rahmat apabila kita bersembahyang. Tapi kalau dah tak sembahyang, takkan ada datang kerahmatan tersebut. Macam tu seolah-olah memeluk batang pisang tu lah. Ya tak? Jadi orang dulu dia nak menghukumnya, dia banyak dia punya menyamakan dengan benda-benda lain, makhluk. Orang sekarang menghukum yang ini haram, berdosa. Ini bid'ah, itu ini, buat macam-macam. Orang dulu tidak. Ya, dia berkawal nak bercakap, nak menghukum sesuatu. Itulah baiknya orang alim dahulu. Wallahu a'lam. Baik, ada apa-apa lagi pertanyaan? Ini kebanyakannya bercerita tentang adat resam orang kita dahulu. Tetapi merupakan salah satu pengajaran dan pendidikan kepada kita supaya beradab sopan yang berbetulan dengan kehendak agama. Wallahu a'lam. Ustaz nak tanya satu lagi Ustaz. Ya. Kata saya ada dengar kisah ni, kata zaman Rasulullah dulu macam ibarat kampung sebelah-sebelah dia menjemput Rasulullah, dia nak tahukan Rasul ni betul Nabi kita ni betul ke seorang Rasul. Tapi dia hidangkan daging babi untuk dimakan. Cuma Nabi saja yang tak makan. Yang lain-lain tu semua makan. Jadi bila Nabi dah tahu, orang tu dah tahu yang ni betul-betul Nabi. Jadi dia menghilangkan diri. Itu dia orang kata yang hilangkan diri tu, itulah orang gaib sehingga hari ini dia kata. Ya ke Ustaz? Ini tanda kekurangan kelemahan pengetahuan saya daripada tu puan. Saya tak dalam dalam penelitian saya tentang agama ni saya tak jumpa pula sirah seperti ini pula apa yang berlaku pada Nabi. Saya minta maaf lah. Jadi saya tak dapat nak nak menjawab mengiyakan ke ataupun tidak ke kisah tersebut. Jadi saya mohon maaf, saya tak dapat jawab ni. Sebab saya tak ni. Ya, dalam pembacaan saya, dalam pembelajaran, begitu juga perkabaran pada guru, tak pernah pula saya dengar kisah ni. Wallahu a'lam. Baik, ada apa-apa pertanyaan lagi? Tak ada, kita tutup lah Ustaz ya. Ya. Okey, kita tutup lah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Bila maghrib kita berjalan lancar. Beriman kepada malaikat, dimulai dengan kehadiran malaikat ke tempat Nabi Allah Ibrahim dengan membawa berita gembira yang secara akan mengandungkan seorang anak lelaki seperti yang disyarahkan Ustaz tadi. Moga segala ilmu yang Ustaz sampaikan akan menjadi memberi manfaat kepada semua jemaah. Kita lebih mengenali malaikat-malaikat utusan Allah yang membawa berita kepada Nabi. Terima kasih jemaah. Saya mewakili grup Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu adalah daripada Allah dan grup itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi penutup majlis, mohon Ustaz membacakan penutup dan surah Al-As dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'dana li kulli hawlin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin ma Allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wa sidatin asyukurulillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli zambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dikin hasbiyallah wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah
Walikulli ta'atin wa masiyatin la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita berjumpa pada waktu dan masa yang lain. InsyaAllah. Amin.